إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله. الله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk berakhlak dalam berkempen. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, nasihat yang berguna dan bermanfaat merupakan perkara yang ditekankan dalam penyebaran dakwah Islam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahawa agama itu adalah nasihat. Oleh itu, asas ajaran Islam itu merupakan nasihat menasihati, karena ia menjadikan seorang muslim akan menunaikan hak-hak Allah, hak Al-Quran, hak Rasul, hak pemimpin dan hak rakyat. Malah sebaik-baik nasihat adalah dengan bahasa yang lemah lembut, bersopan dan berhikmah untuk menyampaikan kebaikan agar matlamatnya tercapai kepada si pendengar. Nasihat juga memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam kerana dapat memperkokohkan ikatan ukhuwah Islamiyah sesama saudara Islam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, selaras dengan pengumuman daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan 19 November 2022 sebagai hari pengundian bagi pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Manakala tarikh penamaan calon dan pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 5 dan 15 November 2022. Justru rakyat Malaysia perlu memilih bakal calon pemimpin yang mentadbir dan menerojui negara dengan jaminan kemaslahatan dan mengekang kemudaratan. Hal ini kerana Islam sangat memandang serius soal pelantikan pemimpin bagi umat manusia meskipun dalam kelompok yang sedikit dan kecil. Ini bertepatan dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana salatun fi safarin fala yu'ammiru ahadahum." Jika ada ketiga orang yang bermusafir, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi ketua. Riwayat Abu Daud. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, hakikatnya di Malaysia sebelum mengundi, tempoh berkempen yang ditentukan selama 2 minggu bagi menyokong calon dan parti yang bertanding. Kempen pilihan raya ini dilihat bagi mengangkat kredibiliti calon dan seterusnya akan dipilih menjadi pemimpin setempat. Sehubungan dengan itu, mimbar ingin menasihatkan kempen pilihan raya yang bersih perlu dijalankan dengan adab, akhlak dan semangat ukhuwah yang digariskan oleh Islam agar akhlak seorang muslim terus dapat dipraktikkan. Maka dalam tempoh berkempen, setiap individu atau kumpulan hendaklah mengambil ibrat perkara berikut. Yang pertama, individu dan jentera parti politik yang berkempen hendaklah menjauhi ucapan-ucapan yang tidak baik seperti memaki hamun, mencerca, mendedahkan aib kepribadian seseorang. Ketika berkempen, kawallah lidah dari ucapan dan perkataan nista dan dusta. Ini kerana terdapat hadis yang menjelaskan bahawa perbuatan ini merupakan perbuatan yang muflis atau bankrupt di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda yang bermaksud, "Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki dirham dan harta benda." Baginda bersabda, "Orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan solat, puasa dan zakat. Namun dia datang dalam keadaan dahulu pernah mencaci maki si fulan, menuduh dan memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan. Amal-amal kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang-orang tersebut. Jika hak yang pernah dia langgar belum dapat dipenuhi semuanya,
sedangkan amal-amal kebaikannya sudah habis, maka kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka diambil lalu dipukulkan ke belakangnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Riwayat Muslim. Sebuah lagi hadis menjelaskan dua dosa yang sering menjerat manusia itu ke neraka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqwallahi wa husnul khuluq wa su'ila an aqsari ma yudkhilun nasan nar faqala al-famu wal fajru." Al-famu wal farju. Takwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi berkaitan sebab kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Baginda menjawab, mulut dan kemaluan. Riwayat At-Tirmizi. Kedua, menyemak dan meneliti kesahihan sesuatu berita dan fakta yang diterima sebelum disebarkan semasa berkempen. Ini kerana terdapat banyak cerita yang disebarkan merupakan berita palsu yang boleh mendatangkan kegelisahan kepada pengundi-pengundi. Lebih-lebih lagi di zaman teknologi maklumat ini, kebanyakan kempen pilihan raya akan melibatkan kempen melalui media sosial yang berselindung di sebalik akaun palsu untuk kepentingan peribadi dan kelompok. Ini menjadikan cerita dan berita palsu dapat disensasikan dan dikongsikan di alam maya tanpa dapat dihalang penularannya semasa tempoh berkempen. Namun begitu, tidak dinafikan kempen melalui media sosial juga dilihat lebih efisien dan penyebarannya sangat pantas. Namun, kita perlu memelihara batas-batas penerimaan dan penyebaran sesuatu maklumat dengan meneliti kandungan maklumat yang disebarkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Muslimin sekalian, ketika kehangatan dan kegairahan tempoh berkempen, janganlah bertindak melulu tanpa berfikir panjang, melakukan provokasi melampau terhadap calon yang berbeza parti dengan menunjukkan kekerasan dan keganasan yang jauh terpesong daripada akhlak Islam. Sewajarnya calon dan penyokong berkempen secara sehat dan akur dengan garis panduan undang-undang serta peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, khususnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Polis Diraja Malaysia. Ketahuilah, politik merupakan ijtihad dalam kerangka pemikiran Islam. Betulkanlah niat berkempen kerana Allah untuk mendapat keridaan-Nya dengan menjauhi kemurkaannya. Peliharalah ikatan persaudaraan dengan menjauhkan perbalahan dan pergaduhan sesama sendiri agar beroleh petunjuk dan rahmat bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang berpertengkar itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Dalam tempoh berkempen, jangan sekali-kali jadikan perbezaan pemikiran dan hala tuju politik berlarutan sehingga habis pilihan raya dengan tidak bertegur sapa, bermasam muka dan saling salah menyalahkan atas keputusan pilihan raya. Janganlah kerana berlainan fahaman politik sanggup mengetepikan kebenaran dan prinsip-prinsip Islam. Akhirnya kawan menjadi lawan, terlainya ikatan silaturahim dan rumah tangga porak-poranda. Biarlah ibarat mendapat sama berlaba, kehilangan sama merugi. Oleh itu, hiasilah tempoh berkempen dengan memamerkan watak dan akhlak Islam yang terbuka dan rasional. Ketahuilah, PRU15 bukanlah gelanggang untuk berbalah, namun merupakan medan untuk kepentingan negara dan rakyat. PRU15 adalah untuk mengangkat pemimpin yang adil, bijak dan berintegriti. Bahkan PRU15 ini adalah medan untuk mengangkat pemimpin yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia sangat dituntut dalam Islam. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina indallah ala manabira min nur an yaminir rahmani azza wajal."
Sesungguhnya pemimpin yang adil berada di sisi Allah di atas mimbar daripada cahaya. Mereka duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Pengasih. Riwayat Muslim. Hadirin yang rahmat Allah sekalian, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini adalah yang pertama, umat Islam jangan menjadikan politik segala-galanya dalam kehidupan sehingga menghalalkan perkara yang dilarang, yang akhirnya menghumbankan diri ke neraka Jahannam, matlamat tidak menghalalkan cara. Kedua, umat Islam janganlah menjadikan perbuatan tidak berakhlak itu berleluasa semasa berkempen, kerana akan menyebabkan agama Islam disalahfahami. Yang ketiga, Syekh Muhammad Abduh pernah berkata, ku dapati Islam di barat tanpa umat Islam, dan aku dapati orang Islam di timur tanpa Islam. Islam tertutup dan terdinding oleh perbuatan buruk umat Islam sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji. Surah Al-Humazah ayat yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yaumil mubarak an takshif 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqana min haitsu la nahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan yang keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna bi sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bihifzi wiqayatikas samadaniyah. Jalalata malikal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayati wat taufiq was sihhata was salamata min liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atina umruhuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Badan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan orang-orang yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran
disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas selagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyaddaid wal mihan wal lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salam.